Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, hari ini kita nak bagi ilmu sikit dan juga tip berkenaan pengurusan harta semasa kita hidup. Jadi, bagi mereka yang baru sampai ke channel saya, jadi kebanyakan video-video saya berkenaan dengan isu-isu mahkamah syariah, tentang hibah, wasiat, harta pencarian dan sebagainya. Semoga ada manfaat setiap video yang saya sampaikan kepada anda semua. So, hari ini macam biasa, kita nak kupas berkenaan isu pengurusan harta semasa kita hidup dan apakah perancangan kita untuk ahli waris kita selepas kita meninggal dunia. Baik, sebelum itu saya nak bagi tahu harta. Harta ni satu benda ataupun pemilikan yang ada nilai. Jadi harta juga mungkin melibatkan harta ta'alih dan juga harta alih. Contohnya harta ta'alih seperti rumah, juga tanah, berkenaan macam kereta, motor, duit, saham emas dan sebagainya. Jadi harta-harta ni mestilah kita urus dengan terbaik, sebab dalam Islam mensarankan kita untuk mengumpul segala harta kekayaan. Untuk apa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita dan juga masyarakat, sebab ada kepentingan di situ. Okey, apabila kita memiliki harta yang banyak, pastinya kita kena bayar zakat, sedekah, nazar, wakaf terpulang pada kita. Okey, jadi saya nak bicarakan berkenaan dengan pengurusan harta. Jadi kalau saya nak bagi tahu sini, yang saya nampak ada 5 saja. Kalau pengurusan harta yang terbaik untuk kita sebagai umat Islam, ada 5 semasa kita hidup. Pertama, kita boleh buat hibah. Sama ada kita nak hibahkan kepada ahli waris kita, iaitu anak kita, atau ayah kita, ibu kita, atau rakan kita dan sebagainya. Hibah ni merupakan satu konsep pengurusan harta yang terbaik yang mana kita boleh bagi semasa kita hidup. Jadi pastikan janjian hibah dibuat secara dokumentasi. Walaupun lisan pun boleh, tetapi zaman sekarang perlukan dokumen sebagai pembuktian di mahkamah sekiranya ada apa-apa bantahan atau keraguan tentang penyerahan hibah tersebut. Okey. Jadi isu hibah ni sebenarnya banyak saya kupas dalam video-video saya sebelum ini. Cuma saya nak bagi ringkas saja untuk hari ini. Maknanya satu di antara urusan terbaik untuk masa kita hidup adalah membuat hibah. Yang kedua, kita mungkin boleh buat wasiat. Masa kita hidup, kita buat wasiat. Tapi wasiat ni berkuat kuasa selepas kita meninggal. Contohnya, kita buat wasiat kepada bukan ahli waris. Sebab wasiat sebenarnya konsep dia bukan kepada ahli waris, sebab ahli waris ada haknya dalam faraid. Jadi mungkin wasiatkan kepada anak angkat ataupun perkawan kita ataupun kepada siapa saja, tidak melebihi 1/3 harta sepeninggalan. Itu sangat penting, jangan lebih dari 1/3 harta sepeninggalan kita. Maka kalau lebih, perlu mendapat persetujuan dari ahli waris dan kemungkinan tidak boleh dilaksanakan dengan lebih 1/3 harta. Okey. Kemudian mungkin kita boleh juga, mungkin harta kita banyak, di kampung ada berpuluh hektar, di atas bukit banyak harta, so mungkin kita boleh buat wakaf. Kan kita banyak dengar wakaf. Contohnya waris ataupun bapa ni telah mewakafkan tanahnya untuk buat masjid, untuk tanah perkuburan, untuk buat sekolah terpulang. Jadi wakaf selalunya anda kena berurusan dengan majlis agama, bahagian baitul mal ada, bahagian zakat ada. So buatlah pengurusan yang terbaik dengan pihak sana untuk mewakafkan tanah anda untuk kegunaan apa terpulang. Jadi sekarang ni sebenarnya kalau kita lihat zaman-zaman dulu, wakaf secara lisan ataupun dimaklumkan begitu saja. Jadi takut ada pertikaian hasrat wakaf tu. Jadi kita bagi dia baitul mal atau kita bagi satu badan agensi yang terbaik. So kita buat satu dokumentasi bahawa saya mewakafkan tanah saya untuk kegunaan apa. Maklumkan situ kan dah siap lengkap. Jadi tidak ada lagi akan datang perbalahan ataupun permasalahan yang timbul tentang tanah tersebut. Okey. Dan daripada wakaf biasalah kita boleh mungkin sedekah. Sedekah saja. Mungkin kita anggap itu sebagai sedekah. Harta banyak, wang ringgit sedekah. Maksudnya pengurusan masa kita hidup kita boleh sedekah. Untuk beli komputer, oh ni kan, untuk apa, buat rumah,
untuk beli sampan, untuk beli aircon, beli buku, beli Quran. Buat apa perigi, banyak orang buat dekat luar negara, buat perigi tu wakaf Quran. Wakaf pula tadi. Kita cerita tentang wakaf tadi. Okey, wakaf. Apa saja, asalkan benda tu ada manfaat. Okey. Kemudian berbalik kepada pengurusan tadi, saya beritahu pertama tadi adalah berkenaan dengan hibah, wasiat. Lepas tu kita mewakafkan harta kita, kemudian sedekah. Kemudian yang terakhir nazar, lebih kurang je lah. Maksudnya benda ni semuanya adalah atas keinginan kita, atas diri kita untuk menguruskan harta kita sendiri semasa kita hidup. Sebab benda ni semoga-moga ada pahala bagi kita dan juga benda manfaat. Berterusan pahala selepas kita meninggal, benda harta-harta yang kita miliki digunakan secara baik. Okey. Ada orang kata kan, kenapa nak wakafkan ataupun nak bagikan harta yang bukan kepada ahli waris? Bukan kami ni ahli waris yang berhak ke dapat? Apa kami ni apa sedekah nak yatim je? Kami ni ahli waris tak dapat, bukan perlu dapat juga ke? Ini persoalan-persoalan yang perlu kita, orang kata, ingat jugalah kan. Kalau kita ahli waris kita tak cukup makan kan, ataupun kita ahli waris kita ada yang kita tidak cukupan, jadi janganlah kita mewakafkan ataupun memberikan pada harta atau hibahkan pada orang lain, sebabkan ahli keluarga sendiri pun dah tak cukup, memang tak ada. Jadi bagi saya, sekiranya ada lebihan ni, kita cerita ni ada pengurusan, kita ada lebihan, kita bolehlah mewakafkan, kita bolehlah menghibahkan, ataupun kita bolehlah sedekah dan sebagainya. Yang penting utama sekarang, cukupkan tanggungjawab kita dalam keluarga tu dulu. Sebab ramai yang kita lihat dengan orang lain kita sanggup berhabis duit, tetapi untuk keluarga sendiri macam bakhil atau kedekut. Apa nak menampakkan bahawa kita lebih pada orang lain, untuk apa? Untuk riak, sombong, itu terpulang pada diri kita sendiri. Just hari ni saya nak sharing berkenaan pengurusan harta sahaja semasa kita hidup. Kalau kita pengurusan kita dah mati, tak ada lagi dah. Itu faraid. Harta kita difaraidkan kepada ahli waris yang berhak. Itu kita bicarakan, akan datang isu tentang pengurusan harta selepas meninggal. Ini cerita-cerita pengurusan semasa hidup. Jadi sebenarnya banyak lagi pengurusan harta berkenaan dengan topik kita hari ini. Ini pengurusan kita, belum kepada pengurusan kita dengan amanah raya, wasiat syab, ataupun dengan mahkamah syariah, dengan pejabat tanah. Ini pengurusan tu kita isu selepas ni. Ini saya nak bagi tahu konsep saja. Maknanya ada 5 pengurusan harta semasa kita hidup yang kita boleh buat untuk menyerahkan atau memberikan pemilikan harta kepada orang lain. Pasti ingat, harta yang kita nak buat ni pasti hak milik kita sepenuhnya, bukan milik orang lain. Kena ingat. Jangan harta orang lain pula anda nak hibah, nak wakaf, nak buat nazar, nak sedekah, itu tak betul. Harta milik kita sendiri, dan kita nak buat mengembangkan harta kita, atau kita nak memupukkan kasih sayang di antara waris, kita bagi dan sebagainya. Baik, kenapa penting pengurusan harta ni bagi saya? Ini akhir dah. Perancangan ni kena buat untuk apa? Supaya tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan keresahan selepas kita meninggal dunia. Sebab tentang harta ni boleh menyebabkan perbalahan, boleh hilang saudara, hilang anak dan sebagainya. Fikirkan. Sampai jumpa lagi video saya seterusnya tentang isu-isu semasa dan sebagainya. Semoga ada manfaat anda pada semua pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.